بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebagai mukaddimah, orang-orang salih akan mulakan apa-apa pun dalam hidup ini dengan menyatakan syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Rabbul Izzah. Setiap saat kita merasai dialah Allah Tuhan yang sangat baik, yang telah meminjamkan kita nyawa, yang memberikan kepada kita kesihatan. Tanpa sihat tak mungkin kita boleh datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia ini hanya biasanya akan sedar tentang nikmat hanya apabila nikmat itu terlerai daripada genggaman kita. Kalau cerita pada pagi ini, alhamdulillah, syukurnya kita berada dalam keadaan sihat. Ya, kita syukur kita sihat. Tetapi menghayati makna sihat hanya benar-benar akan difahami oleh orang yang telah lama terlantar di katil hospital. Barulah mereka di balik jendela hospital sambil leleh air mata. Ya Allah, alangkah bagus kalau aku sihat, aku boleh bekerja, cari nafkah, aku boleh bersama-sama dengan keluarga, aku boleh menyembah Allah di rumah Allah Ta'ala yang maha hebat. Itu orang yang telah tidak ada baginya kesihatan. Orang sakit baru tahu harga kenikmatan sihat tadi. Diceritakan bagaimana seorang suami yang sedang berhadapan dengan isterinya yang sakit, yang terlantar di katil hospital, yang sedang menghitung detik kematiannya kerana sakit barah. Dan kemudian orang bertanya, apa yang paling disukai dalam sakit-baki hidup ini? Dia kata, alangkah indahnya kalau aku boleh menyalin lampin anak saya. Alangkah indah kalau saya dah boleh menyediakan air sejuk untuk suami saya. Benda yang kalau kita rasa umur kita panjang, alangkah meluatnya nak buat benda tu. Sebab itu tuan-tuan, orang mukmin penuhkan hayatnya sentiasa bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung, hari yang digelarkan oleh Nabi SAW sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari. Pada hari ini, iaitu pada hari Jumaat, adalah hari yang sangat agung. Pada hari inilah disebutkan di dalam hadis, Sayyidul Ayyam Yawmul Jum'ati fihi khuliqa Adam. Pada hari ini Nabi Adam AS telah diciptakan. Dan pada hari yang sama juga Nabi Adam AS telah dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada hari yang sama juga Nabi Adam AS telah dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumus sa'atu illa yawmal jum'ati, dan tidak akan berlakunya hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Sehingga diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, beliau menyatakan bahawa pada hari Jumaat semua makhluk-makhluk Allah, hatta malaikat, gunung, ganang, lautan, angin, langit, semua binatang-binatang berada dalam ketakutan. Kepada apa? Takutnya berlakunya hari kiamat pada hari Jumaat. Takutnya berlaku hari kiamat pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, kita berada di bulan Syaban, bulan yang sangat agung, yang dikatakan oleh Nabi SAW, zalika syahrun yaghfulun nas. Bulan Syaban ini bulan yang manusia banyak terlepas pandang kebaikannya. Lalai, orang rejab orang ingat. Tapi Syabannya jarang orang ingat. Sebab orang dah mula fokus kepada Ramadan Al-Mubarak.
Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bulan Syaban itu tersepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dalam sebuah hadis dalam Sunan An-Nasa'i ada disebutkan tentang kelebihan bulan Syaban ini. Satu orang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu? Antara orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai sahabat, dialah orang yang paling disukai, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi pernah bagi tahu, man kana yuhibbullaha wa rasulahu falyuhibba Usamah. Siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia cinta kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat baya dengan Hasan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa muda lagi dia sama baya dengan Hasan Husain. Masa dia lahir Nabi gembira sebab ayahnya dikenal orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam safar Taif, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi masa budak-budak Usamah ni selalu bermain dengan Hasan. Usamah radhiyallahu anhu Nabi letak di paha kanan dan Hasan diletak di paha kiri, sambil berdoa kepada mereka berdua, Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhum. Ya Allah, cintailah Hasan dan Usamah ini sebab aku cinta pada kedua-duanya. Sangat rapat dengan Nabi. Masa perang Uhud, umurnya baru 10 tahun. Dia pernah buat permohonan, Hazrat Usamah pernah buat permohonan nak pergi perang, tapi tak diizinkan oleh Nabi. Tapi bila umur menjangkau 15 tahun, dia start pergi perang. Lepas tu dia jadi panglima Islam termuda dalam Islam ketika pembebasan Baitul Maqdis. Jadi Hazrat Usamah ni sangat rapat dengan Nabi. Satu hari dia jumpa Nabi, ditanya, ya Rasulullah, saya tak pernah tengok tuan berpuasa pada bulan-bulan lain sebanyak yang tuan berpuasa di bulan Syaban. Apa sebab? Apa sebab bulan Syaban ni tuan puasa lebih daripada bulan-bulan lain? Ramadan tu memang sudah wajib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, zalika syahrun yaghfulun nas. Itulah Syaban, bulan Syaban ini merupakan bulan yang banyak manusia terlepas pandang kebaikan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Maka kata Nabi, saya sangat suka bulan Syaban ini. Sebab apa? Sebab bulan ini amal manusia akan diangkat kepada Allah Rabbul Izzah, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan saya gembira, uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Saya bergembira kalau amalan saya diangkat ketika saya sedang berpuasa. Dalam hadis An-Nasa'i. Jadi pelajaran di sebalik kenyataan Nabi tadi, pertama sekali para ulama menjelaskan bahawa proses pelaporan amalan kita berlangsung dalam 3 format. Yang pertama, format laporan harian, ada laporan mingguan dan ada laporan tahunan. Jadi laporan harian ia berlaku tiap-tiap 2 masa, iaitu pada waktu subuh, selepas solat subuh dan selepas solat asar. Dalam hadis disebut, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Malaikat dia akan tukar shift malam dan siang ni pada 2 masa ini, pada waktu subuh dan asar. Jadi ketika mereka naik hantar laporan, Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah mengetahui, tapi Allah sengaja bertanya, masa kamu tinggalkan si Mamat ni, dia tengah buat apa? Jadi kalau orang itu sedang semahyang, dia akan kata, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang, si Mamat ni tengah semahyang, tengah solat, tukar shift pun tengah solat. Bermakna dia jenis orang yang jaga semahyang, orang yang selalu semahyang, asyik semahyang. Jadi rekod dia cantik, nampak cantik. Tapi sebaliknya waktu solat dia sibuk bekerja, duduk di atas padang bola contohnya, menonton drama. Jadi markah dia pada masa itu je lah, masa naik itu. Baik, itu laporan harian.
Satu lagi laporan mingguan, tuan-tuan. Laporan mingguan ni akan dihantar setiap hari Isnin dan Khamis. Mengikut satu hadis, inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah 'ashiyata kulli khamisin yaumi lailatul jum'ah. Fala yuqbalu 'amalu qati'i rahimin, dalam riwayat Musnad Ahmad. Amalan manusia ni, amalan Bani Adam ni akan dihantar report dia kepada Allah secara mingguan setiap hari Khamis malam Jumaat. Fala yuqbalu 'amalu qati'i rahimin, dan amalan orang yang memutuskan silaturahim tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Dan hadis lagi popular lagi, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Amalan manusia diangkat kepada Allah, dilaporkan dan dibentangkan pada setiap hari Isnin dan Khamis. Kata Nabi, saya suka ketika laporan itu diangkat saya tengah berpuasa. Itu laporan mingguan, tuan-tuan. Jadi Syaban ni adalah laporan tahunan. Bila dihantar, wallahu alam, tidak mestinya nisfu Syaban, mungkin malam ini, mungkin malam besok. Yang penting sepanjang bulan ini laporan tahunan akan dihantar. Dan laporan tahunan inilah yang paling mustahak, tuan-tuan, kerana dia akan memberikan maklumat tentang pencapaian kita. Pencapaian kita tahun lepas, prestasi, performance kita sepanjang tahun 2022. Dia punya report yang akan dihantar pada bulan ini. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah syarikat, dia punya annual report tu, dia nak tahu prestasi pencapaian keuangan dalam syarikat tersebut. Jadi pemegang saham dan pihak yang ada kepentingan ni, dia suka nak bagi labur, dia nak labur, nak bagi peruntukan. Kalau kita punya report ni comel. Jadi proses diangkat laporan tahunan ini akan berlaku pada bulan ini, tuan-tuan. Sebab itu Nabi pesan, kalau nak bagi nampak amalan itu ataupun pembentangan itu nampak cantik, eloklah berpuasa. Eloklah berpuasa. Sebab proses nak bawa amal, nak naik ke langit, tuan-tuan, dia ada proses dia. Dia ada ketertiban dia, ada protokol dia. Tuan-tuan jangan ingat kita punya amalan kiri kanan ni bawa naik macam orang nak deliver, macam rider nak deliver barang. Tidak, tuan-tuan. Dia ada protokol dia, tuan-tuan. Dia ada satu malaikat yang khas, penuh ketertiban, penuh protokol. Kita lihat Raja Melayu beristiadat macam mana, ketertiban dia, cara pengiring-pengiring dia, protokol. Jadi ada dua susunan yang disebut oleh ulama untuk membawa amalan kita. Ada satu riwayat disebut yurzaqu kama yurzaqul arus ila ahliha. Malaikat yang bawa amalan kita naik, nak bawa laporan ni, nak bentang depan Allah Subhanahu wa taala, macam mana dia bawa? Bagaimana dia bawa di hadapan Rabbul Izzah? Yurzaqu kama yurzaqul arus, bagaikan iringan pengantin perempuan menuju ke rumah pengantin suami. Jadi dia punya ada tertib. Malaikat begitu tertib sekali bawa amalan itu. Tapi untuk bawa amalan itu pergi ke naik atas, tak adalah jalan lurus terus naik. Dia ada sekatan-sekatan. Dia ada sekatan-sekatan. Jadi setiap lapisan langit tu ada sekatan. Ada malaikat langit pertama, ada malaikat langit kedua, ada malaikat langit ketiga. Fahlum majran, maknanya sampailah ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lulus, alhamdulillah. Tapi kalau tak lepas, tuan-tuan, dia akan suruh U-turn balik. Amalan itu akan ditolak oleh Allah, dihempas balik. Jadi bila ada sekatan-sekatan ini, tuan-tuan, maka Nabi SAW menyarankan agar berpuasa. Bila ada puasa, tuan-tuan, barulah ada belas ihsan. Surat untuk melepasi semua lapisan langit ini adalah dengan ibadat puasa. Jadi malaikat-malaikat yang buat sekatan dekat langit, tuan-tuan, yang buat roadblock, dia akan mula rasa belas ihsan apabila hamba ini berpuasa. Jadi ini rahsia kenapa Nabi SAW selalu pesan, aku suka ketika amalan aku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa. Supaya apa? Supaya dia punya proses dia jadi mudah.
Jadi sebab itu ulama bagi tahu amalan yang paling yang dituntut pada bulan Syaban ialah berpuasa. Jadi apa keutamaan malam nisfu Syaban tuan-tuan dalam sebuah hadis yang bertaraf hasan dalam riwayat Tabrani dan disahkan oleh Ibn Hibban, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Allah memerhati kepada semua ciptaan-ciptaannya pada malam nisfu Sya'ban. Ada yang sedang beribadat, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang membaca Al-Quran. Pada malam tersebut diampunkan semua oleh Allah kecuali dua golongan manusia tuan-tuan. Illa li musyrik, yang pertama orang yang menyekutukan Allah. Termasuklah orang yang menyembah api, memuja api, orang yang memuja pokok, orang yang menyembah keris, orang yang menjadikan sapi itu sebagai anak Tuhan, orang yang sembah rantai, gelang, masih menyembah syaitan, menyembah sihir. Jadi doa dia tidak akan diterima dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban. Dan yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah musyahid, orang yang belum berdamai lagi, belum settle rundingan dia, sebagai contohnya dengan pengurus surau ataupun masjid, belum settle lagi. Pihak dia dengan catering belum dibayar perkhidmatan mereka. Ada percanggahan di kalangan ahli jamaah, dan mereka berdebat dalam urusannya remeh-temeh. Jadi berdamailah. Orang yang tak bertegur sesama keluarga pun termasuk adik-beradik yang masih lagi menyimpan dendam kesuman, kan? Tak puas hati dalam pengagihan harta pusaka dan sebagainya, maka amalan mereka, doa-doa mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam tersebut. Jadi sebab itu jangan melepaskan peluang tuan-tuan. Berbaiklah semula, berdamailah supaya pada malam tersebut kita bersih, kita berada dalam keadaan suci, agar kita tergolong di kalangan orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya semua amal ibadat kita diterima oleh Allah pada malam tersebut. Jadi pada malam nisfu Sya'ban kita kena hidupkan amalan-amalan sama ada. Apa jenis amalan, apa jenis bentuk ibadat yang kita mampu untuk buat, sama ada baca Al-Quran, memperbanyakkan istighfar kepada Allah, memperbanyakkan solat-solat sunat, berdoa, bersedekah, zikir, tahajud, witir, solat sunat wudu, solat sunat taubat, semua termasuk tuan-tuan. Antara amalan yang menyebabkan Hazrat Bilal Habsyi radhiyallahu anhu dapat kedengaran tapak kakinya di dalam syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah setiap kali terbatal air sembahyang dia akan ambil air sembahyang, terbatal wudu dia akan ambil wudu, dan kemudian dia akan sembahyang solat sunnatul wudu, usalli sunnatal wudu'i raka'atain lillah ta'ala. Sama seperti tahiyatul masjid tu, tanpa tak ada apa perbezaan, cuma perbezaan dia dari segi niat sahaja. Usalli sunnatat taubati raka'atain lillahi ta'ala. Jadi terpulang dan diberi kebebasan kepada siapa-siapa yang nak beribadat, sama ada nak datang ke masjid, sekiranya pihak masjid menganjurkan apa-apa amal ibadat, kita datang ramai-ramai pada malam tersebut ketika i'tikaf. Jadi dalilnya ada tu, disebut di dalam kitab Al-Mawahibul Luduniyah, ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Kata beliau, meramaikan malam nisfu Sya'ban pernah dilakukan oleh golongan tabi'in, antaranya Qadhi bin Ma'dan, Imam Makhul, dan ramai ulama-ulama berkumpul di Masjid Negeri Syam, dan mereka berqiyam pada malam tersebut. Dan boleh juga kita beribadat di rumah kita, tak ada jadi masalah. Sebab rumah kita pun kita tak boleh jadikannya sebagai tempat yang usang, tempat yang kita tak ibadat. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kita jadikan rumah-rumah kita perkuburan. Maka kita dituntut pada malam tersebut untuk memperbanyakkan berdoa, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dan memang tidak dinafikan bahawa pada malam tersebut ada kelebihan, dan padanya terdapat keampunan, penerimaan yang khusus bagi siapa-siapa yang mohon ampun, yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Imam Syafi'i rahimahullah pernah bagi tahu berdoa pada malam nisfu Sya'ban adalah mustajab. Setiap amal ibadat kita pada malam tersebut mustajab, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Kitabul Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyebut pada 5 malam bila kita berdoa dan kita menghayati pada malam itu, maka doa kita akan diterima oleh Allah, sebab malam Jumaat. Dan satu lagi ialah malam salat malam Lailatul Jaizah, malam salat hari raya Idul Adha, malam salat hari raya Idul Fitri, malam awal bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Jadi kita ambillah peluang, ambillah kesempatan untuk beribadat pada malam tersebut. Banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala aturkan khusus untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila turun ayat man jaa bil hasanah falahu asyru amsalih, siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan 10 kebaikan. Setiap kebaikan digandakan seperti kita melakukan 10 kebaikan. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi tahu kepada umat, ya, jika kita melakukan satu amal, aku akan bagi 10. Ini kaedah yang relevan sampai hari kiamat, daripada Nabi Adam AS hinggalah ke zaman baginda, dan seolah-olah ia menjadi satu undang-undang dan ketetapan, dan tidak khusus kepada umat Nabi SAW, bahkan kepada semua umat. Allah beri ganjaran ini kepada semua umat. Maka Nabi SAW rasa tak puas hati. Nabi mengadu pada Allah, ya Allah, ini sangat sedikit untuk umatku, tambahkan lagi ganjaran untuk umat aku. Tambahkanlah pahala ganjaran bagi setiap amalan yang dilakukan untuk umat aku. Allahumma zid li ummati, tambahkan lagi pahala untuk umat bagi setiap amalan yang mereka lakukan. Maka Allah turunkan ayat yang kedua, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapalah yang ingin meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya. Maknanya orang yang infak di jalan Allah, maka Allah akan gandakan gandaan yang baik untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, cukupkah gandaan ini wahai Nabi? Nabi jawab, Allahumma zid li ummati, Allah tambahkan lagi wahai Tuhanku. Maka Allah berfirman, mathalul ladzi yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Bermakna satu kebaikan Allah gandakan 700 kali. Bayangkan ada tak apa-apa perniagaan kat dunia ini, tuan-tuan, yang mana kita hanya bermodalkan RM1 tapi keuntungannya sampai mencecah RM700. Tak ada, tuan-tuan. Daripada bermodalkan hanya RM1 mendapat untung RM700, tak ada, tuan-tuan. Seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Allah, ini masih sedikit lagi, Allah tambahkan lagi untuk umat. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar disempurnakan pahalanya tanpa sebarang perhitungan, tanpa batasan. Jadi Allah berfirman, di kalangan umatmu orang yang bersabar, itu syaratnya ialah sabar, aku akan kurniakan pahala tanpa batasan. Pahala daripada satu kebaikan Allah akan memberi gandaan bighairi hisab, tanpa ada batasan, infinity. Seolah-olah Allah memberi cek kosong, tulislah berapa amount yang dikehendaki, 1,000 ke, 700 ke, 1,000,000 ke, 2 juta ke, bighairi hisab, tanpa batasan. Tapi syaratnya ialah sabar. Jadi ini adalah muamalah rahsia antara hambanya dengan Rabb. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam Jumaat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam-malam tersebut mempunyai keistimewaan untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberi kepada umat-umat terdahulu. Kalau dulu setiap malam sama sahaja, tidak ada keutamaan. Itu dulu. Terdapat 4 orang pemuda Bani Israel yang telah menghabiskan masa 70 tahun berjihad di jalan Allah.
Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, umur kami pendek-pendek. Maka Allah bagi package. Allah bagi package beribadat satu malam adalah lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu beribadat di malam Lailatul Qadar. Jadi kedudukan malam nisfu Sya'ban sama seperti kedudukan malam Lailatul Qadar. Jadi pada siangnya Nabi berpuasa dan pada malamnya Nabi SAW beribadat. Berpuasa pada siangnya dan pada hari nisfu Sya'ban, fadilatnya siapa yang berpuasa pada nisfu Sya'ban, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa yang lalu yang pernah dilakukan sepanjang tempoh, bermula daripada 15 Sya'ban tahun lepas hingga 15 Sya'ban tahun ini. Sehari sahaja berpuasa, Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kita rebutlah peluang tuan-tuan untuk banyakkan beribadat pada malam-malam. Dan perkara yang paling yang kita perlu jaga dan perlu kita menitik beratkan ialah penjagaan Al-Quran. Kita kena peruntukkan masa kita untuk membaca Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah khususiat keistimewaan umat. Sehingga dalam sebuah hadis disebut dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dengan telingaku, aku sendiri mendengar dengan telinga aku daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu apa? Nabi bersabda, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, yang akan memberikan syafaat. Syafaat apa dia tuan-tuan? Apakah pengertian syafaat ni? Ada ulama bagi tahu syafaat ni pembantuan. Syafaat, kita dapat bantuan. Dan ada juga ulama bagi tahu makna syafaat ini daripada genap. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar dan 10 hari Zulhijjah, 10 malam Zulhijjah, dan demi genap dan ganjil. Jadi wasyaf'i genap, al-witri ganjil. Jadi kita datang ke dunia dalam keadaan seorang diri, dalam keadaan ganjil, seorang diri. Walaqad ji'tumuna furada, kamu datang ke dunia dalam keadaan seorang diri. Kama khalaqnakum awwala marrah, dan pada hari akhirat besok kamu akan dibangkitkan dalam keadaan perseorangan. Jadi adat kebiasaan orang yang datang bersendirian, orang yang datang dalam keadaan ganjil ni, kesepian, ketakutan, dalam kecemasan, dia berada dalam keadaan kengerian. Dia pergi ke negara di mana di sana tidak ada siapa-siapa pun kawan dia, maka dia akan rasa kesepian, dia akan rasa kecemasan. Tapi ketika datang orang lain yang menemaninya dalam negeri itu ataupun di kawasan yang dia pergi, yang dia tak pernah pergi pun tempat itu, tak pernah dihuni oleh siapa pun, kawan-kawan dia pun tak ada kat situ, tiba-tiba ada kawan dia datang jumpa dengan dia. Dan kawan itu pula kawan yang memang member dia dah lama tak pernah, dah lama tak jumpa. Tiba-tiba datang orang yang dikenali, maka dia akan rasa hiba, terubat perasaan kesepian dia. Dan itulah agak-agaknya nanti ketika menghadap Allah nanti pada hari kiamat, walaqad ji'tumuna furada, kamu semua akan datang menghadap Allah bersendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menjadikan kamu bersendirian, datang bersendirian ke dunia yang fana. Kamu juga akan menghadap Allah secara bersendirian, tunggal. Tak ada siapa pun yang akan menemani kita. Lalu kemudian datanglah syafi' tadi. Syafi', orang yang menggenapkan. Ini dia terjemah, orang yang menggenapkan kita sebagai penolong, pembantu. Pun boleh juga, tapi orang yang menggenapkan kita ialah Al-Quran tadi. Kalau di hari akhirat besok, siapa yang akan bantu kita tuan-tuan?
Siapa yang akan menjadi penolong kita tuan-tuan? Adakah syafaat Nabi? Adakah syafaat para malaikat? Adakah syafaat orang-orang salih? Adakah syafaat orang anak-anak yang meninggal ketika belum balik akil? Siapa lagi kalau bukan Al-Quran? Dan syafaat Al-Quran pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak boleh nak tanding, malaikat pun tak boleh nak tanding syafaat yang akan diberikan oleh Al-Quran. Jadi sebab itu Nabi SAW sangat berpesan, sangat memesankan supaya iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Lebih lagi kita berada di ambang Ramadan. Kenapa kita disuruh baca Al-Quran lebih-lebih lagi di bulan Ramadan? Kenapa dikhususkan bulan Ramadan? Apa keistimewaan Ramadan? Berbanding dengan bulan-bulan lain, tidak ada perbezaan. Habis kenapa kita disuruh untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Antara faktor yang disebut oleh ulama, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, maka sudah tentu kita perlu memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan ini. Yang kedua yang disebut oleh ulama, alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi. Nabi akan mengkhatamkan Al-Quran terus menerus di bulan Ramadan. Maka oleh itu kita diminta lebih-lebih lagi di bulan ini tanpa meninggalkannya di bulan-bulan yang lain. Maknanya jangan hanya kita menjadi hamba kepada Ramadan sahaja, bahkan hamba kepada Al-Quran. Kerana ganjaran amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan berbanding pahala-pahala amalan-amalan di bulan lain. Jadi oleh itu kita sangat-sangat memperalu-alukan dan kita dikehendaki untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran, kerana Al-Quran ini akan menjernihkan hati sanubari kita. Dua perkara yang disebut oleh Nabi SAW, macam mana kita nak kikis semua, nak kifarahkan semua dosa-dosa kita yang lampau, kita perlu memperbanyakkan baca Al-Quran dan mengingati maut. Mengingati mati akan menghapuskan dan akan mengikiskan segala kekaratan dalam hati sanubari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan untuk kita menghidupkan amalan-amalan di bulan Syaban dan juga di bulan Ramadan, supaya segala amal ibadat kita dan kita tergolong di kalangan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan diri, hakikatnya daripada Allah. Mohon maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam, innaka antal a'azzul akram. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.